Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa syarri kulli dabbah anta akhzu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Pertamanya marilah kita buka majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu dan bersua untuk meneruskan lagi pengajian kita melalui kitab Fi Fiqhil Al-Awlawiyat ataupun Fiqh Awlawiyat, satu kajian baru pada perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, di awal mukadimah tadi saya telah membaca satu doa, iaitu doa Abu Darda, ya, doa Abu Darda. Dan doa itu adalah doa yang baik, yang panjang. Doa itu eloklah dibaca, terutama ketika bencana seperti Covid ni lah, ya. Kita masih lagi dalam kawalan pergerakan Covid-19. Jadi sama-samalah kita jaga diri kita. Semalam pun Mufti telah, Timbalan Mufti, ya, Datuk Zamri Hashim ada sebut dalam Facebook dia ucapan kepada semua umat Islam, terutama khususnya yang duduk di negeri Perak, ya, agar sentiasa mematuhi SOP, sentiasa ikut apa yang disarankan oleh pihak kerajaan, ya. Sebab kita ni nak jadi umat yang terbaik, khairu ummah. Nak jadi ummah yang terbaik, kita kena ikut. Jangan pula kita pula yang melanggarnya. Nanti ada pula kluster baru. Ya, nanti ada pula kluster baru. Jadi kita ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Jadi antara doa yang doa ini pernah diberi oleh Nabi Muhammad, ya. Ketika mana Abu Darda pernah mendengar, memohon kepada Nabi satu doa, ya. Satu hari itu ketika mana Abu Darda dikhabarkan oleh sahabat-sahabat dia, Abu Darda, rumah kamu terbakar. Kawan-kawannya lalu kat rumah dia, ya, kawasan perumahan dia, dan dikabarkan bahawa rumah kamu terbakar, Abu Darda. Abu Darda dengan selambanya dia kata, rumahku tak terbakar dan rumahku takkan terbakar. Ya. Jadi heran para sahabat, ya, confidentnya Abu Darda memang sebenarnya sedang berlaku kebakaran, ya. Lepas tu bila pergi balik ke tempat kebakaran, memang didapati rumah Abu Darda sahaja yang tak terbakar.
Maka para sahabat pun bertanyalah pada Abu Darda, ya, apa yang menyebabkan kamu begitu yakin dengan doa kamu? Dia kata doa ni Nabi yang bagi. Doa ni Nabi yang bagi, nak mengelakkan daripada diri kita ditimpa musibah. Jadi doa ni elok dibaca waktu pagi 3 kali, waktu malam 3 kali, nak mengelakkan daripada kita ditimpa bencana. Doanya panjang, tuan-tuan boleh Google. Google sendirilah kalau nak cari, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an, alaika tawakkaltu wa anta rabbil arsyil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni na'udzubika min syarri nafsi wa syarri kulli dabbah anta akhizu binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, cubalah, ya, kita amalkan doa ini, ya, sebab terbukti berkesan daripada kisah Abu Darda ni. Dan juga pernah dekat Mesir pun ada juga pernah berlaku kebakaran, ya. Kebakaran tu terbakar satu deret kedai. Sampai kedai dia ni tak terbakar. Ya. Tanya tuannya, itu doa yang dia baca. Itu doa yang dia baca. Jadi kalau kita istiqamah, insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya terus kepada kitab kita, pengajian kita dalam tajuk, kalau ikut tajuk kat sini, takabur, bahaya takabur. Apa malam ni kita takabur? Apa kaitan dengan aulawiyat? Apa kaitannya dengan keutamaan? Ya, kita sebenarnya sedang membicarakan isu-isu larangan Allah. Larangan Allah yang manakah yang mesti kita jauhi? Larangan Allah yang manakah yang aula, yang menjadi keutamaan yang mesti dijauhi? Ya, masih lagi dalam tajuk itu. Kita dah habis dah tajuk kufur, nifaq, munafik. Itu semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu masuk pula dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar pun perkara yang dilarang oleh Allah, ya. Dan dalam hal-hal dosa besar ni, ada amalan, ada dosa yang datang daripada amalan hati, ada yang datang daripada amalan anggota badan. Dosa besar. Dan di antara anggota badan dan hati, dosa yang manakah lebih besar? Dahlah dosa besar. Antara amalan anggota dengan amalan hati, yang mana dosa yang lebih berat? Ya, maka telah dijawab oleh Dr. Yusuf Qardawi berdasarkan kepada kisah, ya. Yang pertamanya tu kisah Nabi Adam, kan, kemaksiatan Nabi Adam ketika dalam syurga, engkar apa arahan Nabi, lalu dia dicampakkan ke dunia. Tu satu, ya, maksiatnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, maksiatnya iblis kepada Allah, ketika mana Allah cipta Adam, suruh iblis sujud, tapi iblis tak nak sujud, telah membuat maksiat oleh iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara maksiatnya Nabi Adam dan juga maksiatnya iblis ini, yang mana yang lebih berat? Maka jawapannya dah dijawab oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dosa ataupun maksiat iblis adalah lebih besar daripada maksiat Nabi Adam tadi. Ya, maksiatnya Nabi Adam tadi sekadar maksiat anggota badan. Maksiatnya iblis tadi adalah kerana maksiat hati. Ya, dia tak nak langsung sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita dapat rumusan bahawa
maksiat hati lebih berat. Maksiat hati lebih berat daripada maksiat anggota badan, ya. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi seterusnya menyenaraikan di antara maksiat-maksiat hati, dosa-dosa hati yang mesti kita jauhi. Antara yang pertama yang disusun ialah bahayanya takabur. Ya, bahayanya takabur. Maksudnya lepas ni kita akan mengaji semuanya tajuk-tajuk apa? Tajuk-tajuk maksiat hati. Kita akan belajar tajuk-tajuk maksiat hati. Jadi kita kena cek hati masing-masing. Kerana dia membabitkan soal hati. Cek hati masing-masing, ya. Bila sebut masalah hati, maka dia berkaitan rapat dengan masalah tasawuf, isu-isu tasawuf. Isu-isu tasawuf. Tasawuf ni saya belajar dulu. Ya, memang 2 tahun. 4 tahun duduk Mesir, 2 tahun belajar tasawuf. Alhamdulillah lulus, ya. Tasawuf ini tahun pertama belajar tasawuf Islam. Yang keduanya tasawuf yang melampau-lampau. Saya belajar dulu masa kat Mesir. Jadi dekat Malaysia dah kurang dah. Tak ramai yang ngajar ilmu tasawuf. Dan tasawuf ni pula ramai pula yang menganggapnya semacam sesat. Lebih kepada kesesatan. Ya, itu sebab tak ramai yang nak mengajar tasawuf. Sedangkan dalam ilmu-ilmu Islam ini kita kena belajar tasawuf. Selain daripada mula-mula kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu, kita nak menjaga iman kita, kita kena belajar juga ilmu fiqh, ilmu nak menjaga ibadah. Lepas belajar ilmu akidah, belajar ilmu ibadah, kena belajar lagi satu ilmu tasawuf, ilmu hati, ya, ilmu menjaga hati. Sebab kita ni umpamanya apa je ada kepala ni, ada kepala, ada tangan, ada kaki, tapi yang Allah lihat ialah hati. Hati yang merjai kita semua, ya. Baik, yang pertamanya berkenaan dengan takabur. Kerana takabur ni dia amat bahaya. Bahayanya takabur. Kena buka spek pula pun nampak. Dah tua benar saya dah. Hari tu pakai spek baru nampak, ni kena buka pula dah. Okey. Bahaya takabur, ya. Seperti yang kita ketahui dalam kisah Iblis dan Nabi Adam, bahawa sifat sombong takabur boleh menyebabkan iblis enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Al-Hijr. Mana ke dia surah Al-Hijr? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam akun li asjuda li basharin khalaqtuhu min salsalin min hama'im masnun. Surah Al-Hijr. Maksudnya, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya daripada tanah liat yang berasal daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, begitu sekali engkarnya. Aba wastakbara. Engkarnya Nabi nak sujud kepada Nabi Adam. Ya, wastakbara, takabur. Ya, berasa besar diri, ya. Sedangkan iblis, tuan-tuan, iblis ni kenal Allah. Iblis ni kenal dengan Allah, ya. Pernah masuk dalam syurga, pernah melihat neraka. Tapi apabila nak suruh sujud je, benda yang paling simple dalam dunia, suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak. Dia tahu, dia kenal Allah sebagai Tuhan dia. Dia pernah masuk dalam syurga. Syurga tu indah. Dan dia tahu neraka macam mana. Tapi dia sekali-kali engkar, stakbara. Dia tak nak. Takabur, menyombong diri. Ya. Dia tak nak. Dia tak nak sujud. Maka dia pun dimasukkan ke dalam api negara, api neraka. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Akhirnya dia menjadi orang, akhirnya menjadi kufur. Dia bukan jadi muslim. Iblis menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sambung lagi.
dalam surah As-Saff ayat 76, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, aku ni lebih baik daripada dia, Nabi Adam. Betapa takaburnya, betapa sombongnya. Bahasa Melayu sebut takabur, orang Melayu sebut sombong lah, ya. Takabur tuan-tuan satu penyakit. Penyakit bukan berlaku ke orang lain. Penyakit ni tak berlaku pada orang lain. Takabur ni berlaku pada diri kita sendiri. Ya. Kalau saya tanya, tuan-tuan kenal tak, kawan-kawan ada tak sifat takabur? Tuan-tuan jangan tengok orang lain, tuan-tuan tengok dia sendiri. Pandai tuan cakap, ramai. Ya. Tuan-tuan ada ke takabur? Tuan-tuan kena cek diri sendiri, jangan cek orang lain. Sebab takabur ni tak berlaku kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri. Kalau berlaku kepada orang lain, lain namanya. Lain namanya. Ya. Takabur ni berlaku kepada diri sendiri. Merasa dirinya tinggi, itu satu. Yang keduanya, dia merendahkan pula orang lain. Itu yang paling bahaya. Ya, itu yang paling bahaya. Rasa diri itu tinggi, rasa diri itu sombong, rasa diri itu hebat. Itu pun dah berdosa dah. Belum lagi kita menghina orang lain. Tengok saya yang buat masjid ni. Amboi. Komo tak buat. Itulah ayat tu. Ayat apa? Takabur. Ya, ayat takabur. Diri dia meninggikan diri dia dan dia merendahkan orang lain, ya. Niat dalam hati aja aku tinggi, dah berdosa dah satu. Lepas tu merendahkan pula orang lain, dah dosa yang kedua. Ya. Jadi berdosa-dosa lah. Jadi bertalun-talun lah dosanya. Ya. Bahaya. Itu sebab bahayanya takabur. Atas sebab itu, maka datanglah peringatan-peringatan yang sangat keras terhadap sikap sombong, takabur, bangga diri serta memandang rendah terhadap orang lain, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalun zarratin min kibri. Ya, la yadkhulu jannah, tidak akan masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, masuk mana? Grengkot. Masuk neraka lah. Kalau tak masuk syurga, nak masuk mana? Masuk neraka. Ya. Tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana qalbihi, sekiranya dalam hati dia mithqalun zarratin. Mithqal zarratin ni zarah, sebesar zarah. Ada di dalam hati dia sebesar zarah. Berzarah besar mana? Kecil je. Sebesar zarah. Apa dia? Takabur, kibri. Walaupun kecil aja. Ya. Rasa takabur. Tak boleh masuk syurga. Rugi tuan-tuan. Ya. Kita dah sembahyang dah lama dah. Ya, buat ibadat dah lama dah, beribadah dah lama dah, takabur je, tak boleh masuk syurga. Ya. Itu yang ditegaskan. Itu sebab ditegaskan jangan sama sekali takabur. Takut jadi macam iblis ni. Takut boleh jadi macam iblis. Satu kisah Imam Abu Hanifah, diriwayatkan Imam Abu Hanifah, dia tak pernah duduk bawah bayangan pokok atau tanaman orang yang memiliki hutang dengannya. Ya, faham maksud dia? Abu Hanifah tak pernah duduk bawah pohon, bawah bayangan pohon ataupun tanaman orang yang memiliki hutang dengan dia. Orang ada hutang dengan dia, dia tak akan berteduh di bawah pokok orang yang berhutang dengan dia. Sebab apa? Ya. Takut takabur, takut riak. Takut riak. Macam kita lah, berhutang dengan orang. Berhutang dengan siapa? Dengan adik, kan? Adik ada, pinjam duit adik RM100, kan?
Biasanya kalau adik ada hutang dengan kita, masuk rumah selamba je. Masuk rumah, buka pintu, nampak atas meja ada kuih, balon. Tak minta izin pun. Sebab apa? Kamu hutang lagi dengan aku. Ya. Rasa apa yang keluar dah rasa? Takabur tadi. Sama sekali Imam Abu Hanifah nak menjaga hati dia, tak nak takabur tadi, dia menjauhi daripada benda-benda yang menjadikan dia meninggi diri. Ya, dia tak nak. Sama sekali dia tak pernah duduk di bawah pokok ataupun tanaman orang yang memiliki hutang dengan dia. Itu antara sikap, ya, imam. Dia jaga, ya. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman. Ni hadis qudsi. Hadis qudsi ni hadis qudsi ni dia bawah sikit daripada Quran. Dan dia tinggi sikit daripada hadis. Ya, hadis qudsi ni dia beza dia, kalau Quran lafaz dengan makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dengan makna tu datang daripada Allah, tu Quran. Kalau hadis qudsi maknanya datang daripada Allah tapi lafaznya datang daripada Rasulullah. Itu hadis qudsi. Tapi dia lebih tinggi daripada hadis sahih yang lain. Dia tinggi sebab Allah berfirman, ya, dalam sebuah hadis yang berbunyi al-izzu izarah wal kibriya'a dara'uhu faman yanaza'ni azabtuhu. Riwayat Imam Muslim, ya, dalam kitab Al-Bir Was-Silah. Maksud dia, sifat ketinggian itu adalah pakaian Allah. Sifat ketinggian itu adalah pakaian Allah. Dan kesombongan dan keangkuhan dan kebesaran itu adalah selendang Allah. Dan sesiapa yang cuba untuk menyayangi aku, bukan menyayangi, dan sesiapa yang cuba menyayangi aku, dalam kedua-duanya pasti akan aku berikan azab kepada dia. Ya. Allah pesan. Allah dah bagi pesanan. Ketinggian, keangkuhan. Al-izzu wal kibriya'a, kesombongan, keangkuhan adalah milik Allah, bukannya milik manusia. Jadi kita jangan belagak-belagak sombong, jangan belagak-belagak kibriya, kerana ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak lawan dengan Allah, pasti aku berikan azab kepada dia. Ini hadis qudsi. Nak ceritakan bahawa kibriya ini ataupun takabur ini ataupun sombong ini satu yang bahaya, boleh mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi hadis, banyak hadis nak ceritakan bahaya sangat takabur ni. Sebuah hadis lagi, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi ri'im minasyarr an yahqira akhahu muslim. Bihasbi ri'im minasyarr an yahqiru akhahul muslim. Maksud dia, sudah cukuplah kejahatan seseorang apabila dia memandang rendah terhadap saudaranya yang muslim. Sudah cukuplah kejahatan seseorang apabila memandang rendah terhadap saudaranya muslim. Jangan memandang rendah kepada orang. Jangan memandang rendah, jangan memandang hina. Kita tak boleh hina orang. Setara mana kita sampai nak menghina orang, sebab sebenarnya kita ni semuanya hina. Jangan duk belagak lah kata kita ni hebat. Ya. Sebab kita ni daripada benda yang hina. Yang kita nak hebat berbenur sebab apa? Sebab kita ni benda yang hina daripada air mani. Daripada air mani yang hina. Apa hal kata hina? Memang hina lah air mani. Ya, letak air mani atas meja, nak makan nasi, colik, buat cicah.
Ya. Kita ni daripada yang bukan daripada air mani ada 3 orang dalam dunia ni, yang bukan daripada air mani 3 orang. Ya ke tak? Ni dengar cerita lah, ya. Yang pertamanya Nabi Adam. Nabi Adam dia tanah kan. Yang keduanya Hawa, Siti Hawa kan, dia bukan daripada air mani, daripada rusuk Nabi Adam. Yang ketiganya Nabi Isa. Ya. Ketiganya Nabi Isa, ya. Jadi mengapa kita nak sombong sangat? Sebab kita semua daripada air mani yang hina, ya. Dan kita pun sujud kat tanah. Sahabat-sahabat kita pun akhirnya kita sujud solat, ya. Sujud, kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, dalam hadis lain lagi Nabi Muhammad menjelaskan maksudnya man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillah hu ilaihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang memanjangkan pakaiannya kerana sombong, siapa yang memanjangkan pakaiannya, apa maksud panjang ni? Nescaya Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari akhirat kelak. Ya, siapa yang memanjangkan pakaiannya, apa maksud panjang pakaian ni? Pakai pakaian yang cantik. Udah tak boleh ke pakaian cantik. Dah masalah pula, ya. Sesiapa yang memanjangkan pakaiannya kerana sombong. Siapa yang pakai baju cantik-cantik, pakai rumah besar-besar, pakai kereta cantik-cantik, ni pakai baju macam ni kan, ustaz takabur kan, ya. Tak boleh pakai baju cantik. Kalau pakai baju cantik jadi takabur. Okey tuan-tuan, dia takabur ni dia ada dengan, tadi saya sebut ada 2 kan. Satu dengan hati, ya. Satu dengan hati, ya. Itu baru dengan hati. Kalau keluar pula dengan mulut, apatah lagi. Takabur dengan hati saja dah boleh bawa kepada tak masuk syurga, apatah lagi kalau bercakap dengan mulut. Ya. Ramai orang salah faham sebab ada satu kisah, ya. Ada satu kisah tadilah lah. Tidak akan masuk syurga orang yang masih menyimpan setitik takabur dalam hati dia. Tidak akan masuk syurga orang yang masih menyimpan setitik takabur dalam hati dia. Tiba-tiba sahabat tanya, seorang sahabat bangun, "Ya betul ya Rasulullah, ramai yang pakai baju cantik, ramai yang pakai rumah besar-besar." Nabi kata, "Bukan, itu bukannya takabur. Takabur ni ialah tidak menolak perkara yang benar dan merendahkan orang lain. Itu takabur. Bukanlah pakai baju cantik, pakai kereta besar, itu takabur, ya. Tapi bila dia menghina orang, tak menolak perkara yang benar, dan dia menghina orang, itulah takabur. Itu yang takabur, ya. Jadi kena hati-hati, ya. Kena hati-hati. Kita pakai baju cantik pun bukan tak boleh baju cantik, boleh. Semua orang nak benda yang cantik, ya. Innallaha yuhibbul jamil wa yuhibbul jamal. Allah suka benda yang cantik. Jadi kena pakai benda-benda yang cantik, ya. Tapi hati kena jaga. Janganlah sampai kita rasa diri kita hebat, dan jangan sampai yang paling teruk sekali kita menghina pula orang lain, ya. Dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim telah mengecam, mengeji orang yang bersifat sombong dan takabur. Kerana sifat inilah yang menjadi penyebab utama golongan kufar menolak seruan dan ajaran Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada umat manusia daripada zaman ke zaman, sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kancah neraka Jahannam. Ya. Nak ceritakan Quranul Karim ada sebut, ya.
Quran mengecam, Quran mengeji orang yang ada sifat sombong dan takabur, kerana ini pun adalah sifat-sifat orang kufar. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulu. Ya, surah An-Naml ayat yang ke-14, ya. Wajahadu jahada, ya. Kalau jaha sanggul itu lain maknanya. Kalau jaha pedah, itu lain pula maknanya. Bunyi macam sama. Jihad, marilah kita berjihad. Berjihad sebut betul-betul. Berjihad ha bukan ha pedah. Ha berjihad tu ha sanggul, ha dalam perut. Ini ha kat pedah. Ha wajahadu. Jahadu ni maksudnya bukan jihad. Jahadu ni maksudnya engkar, tak nak, ya. Jahadu ni maksudnya tahu tapi lawat. Dia tahu tapi dia tak nak, ya. Wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya. Mereka ni siapa? Firaun, geng-geng Firaun dan pengikut dia. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka. Kerana Firaun standard lah, memang zalim dan sombong. Mereka sombong, mereka tak nak ikut apa yang Nabi Musa ajak, tak nak ikut apa yang Nabi Musa suruh. Walhal hati mereka meyakini, qanatha yakin, ya, yakin. Wastaiqanatha yakin. Firaun dan mengikut dia yakin apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia yakin dan dia kenal, percaya siapanya Allah. Bila Nabi Musa dah dakwah dia kan, dakwah dia sebut ini, turunkan mukjizat, turunkan ini, banyak tanda yang telah Nabi Musa bagi, tapi mereka ni percaya. Tapi jahada, engkar, tahu tapi mereka nak lawan juga, ya. Mereka tahu tapi mereka nak lawan juga. Sama lah macam tadi. Iblis tahu Allah tu Allah, dah kenal, pernah masuk syurga, tapi dia tak nak juga, ya. Jadi mereka ni sombong. Walhal hati mereka meyakini kebenarannya, ya. Itu betapa bahayanya sifat takabur. Firman Allah lagi, ya, dalam surah An-Nahlu pula, An-Nahlu, fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. An-Nahlu ayat yang ke-29. Maka masuklah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang yang menyombongkan diri. Allah dah set dah, ya. Allah dah set akah neraka ni kan bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, ya. Dan tempat bagi orang yang takabur ni, dia bukan bagi tempat yang pelantas, yang paling bawah sekali, neraka Jahannam, ya. Fadkhulu abwaba jahannam. Depa ni yang takabur ni akan masuk ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang yang menyombongkan diri. Sombong, dah tahu, yakin, kenal, ya, tapi tak nak ikut juga. Itu orang-orang yang sombong, ya. Firman Allah lagi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenangnya. Dan dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Surah Al-A'raf ayat yang ke-146. Ya, betapa bahayanya sikap takabur, ya. Jadi kena sama-sama kita jaga hati masing-masing, kerana takabur ni cerita kita. Jangan tengok orang, kena tengok diri sendiri. Ya. Yang kedua, yang tadi bahayanya takabur, sifat-sifat hati yang lain selain daripada takabur, bawah sikit daripada takabur, apa dia? Hasad, dengki. Masuk pula tajuk hasad dengki. Hasad dengki ni pula melibatkan orang lain. Takabur tadi kita, hasad dengki ni kita dengan orang lain. Lain bunyi dia. Lain bunyi dia. Hasada, hasad. Hasidin iza hasad. Surah Qul a'udzu birabbil falaq kan. Hasidin. Hasidin. Hasad, perbuatan hasad. Orang yang hasad namanya hasidin. Minta maaf lah, ada orang nama hasidin ke sini? Tak ada. Hasidin. Kita ni gemar tengok apa? Ambil nama Quran kan. Ambil Quran selak. Aku yang mana muka surat aku dapat, di situ aku bubuh nama anak aku. Tengok-tengok buka Hasidin. Bubuh nama Hasidin. Bangga nama Hasidin. Rupanya maksudnya ya. Syarul Bariyah pun ada juga. Nama anak kembar, satu Khairul Bariyah, satu Syarul Bariyah. Ingatkan bagus. Rupanya Syarul Bariyah makhluk yang syar, jahat. Ya. Khairul Bariyah makhluk yang baik. Seorang baik, seorang jahat. Elok dulu tu. Ya. Baik. Jadi hasad ni pula berkaitan dengan orang lain. Ya. Hasad dengki mengikut sejarah. Sejarah hasad dengki, kita cerita sejarah pula, ya. Antara kisah hasad dengki, yang pertamanya adalah kisah iblis dengan Allah ketika penciptaan Adam. Ya, berhasad dengki. Dia tak boleh tengok orang lain hebat daripada dia. Dengkilah hasad. Arab sebut hasad, Melayu sebut dengki, jadi hasad dengki. Sama je maknanya. Ya. Tak boleh tengok orang lain hebat daripada dia. Iblis nengok Adam, ya, daripada tanah, dia pun rasa tercabar. Aku dah berapi. Rasa dengki dengan kejadian Adam. Tambah pula Allah suruh sujud. Maka berlakulah perkara hasad. Berlakulah perkara dengki. Hasil daripada dengki ni tadi timbul tadi takabur pula. Kan? Meninggi diri. Itu antara sejarah mulanya. Sejarah mulanya nak cipta manusia dah ada sifat hasad. Kisah yang kedua pula, ketika mana dua orang anak Adam. Dalam kisah dua orang anak Adam yang dirakamkan dalam Al-Quran, kita dapati bahawa sifat hasad adalah merupakan faktor utama yang mendorong Qabil membunuh saudaranya Habil. Ya, puncanya apa? Hasad. Tengok pasangan siapa? Kan Nabi Adam beranaknya kembar-kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Pasangan Habil, pasangan Habil buruk, pasangan Qabil cantik.
dengkilah. Ya, maka dengkilah di antara kedua-duanya. Yang kahwin, syariat Nabi Adam ketika itu tak boleh kahwin sesama kembar, tapi boleh kahwin sesama adik-beradik. Faham? Janji bukan kembarnya. Ya. Kebetulan Qabil dapat yang adiknya Habil yang buruk. Yang Habil dapat pula kembar Qabil ni yang cantik. Maka dengkilah si Qabil. Dengki, hasad. Tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Ya. Maka berlakulah dalam sejarah penciptaan manusia tadi sifat hasad. Maka berlakulah pembunuhan yang pertama dalam Islam kerana sebab hasad. Betapa bahayanya sifat hasad, dengki, ya. Dan kisah Qabil dan Habil ni tuan-tuan boleh baca. Dah berbunyi tu isyarat lah tu, ya. Saya pun risau juga. Lama-lama kan. Ya. Katanya tak boleh lama-lama. Datang polis, hari tu datang polis polis datang, ya. Ridwan Hamizan ada polis datang. Ya, pesan pakai jaga kita punya SOP, ikut, ya. Saya pun ikut SOP juga. Bunyi je berhenti. Ya. Jadi tuan-tuan kita boleh baca ataupun homework hari ni tuan-tuan boleh tengok balik kisah Nabi Adam, ya. Dua orang Nabi Adam yang dirakamkan dalam Quranul Karim dalam surah Al-Maidah. Dalam buku ni pun tulis surah Al-Maidah ayat yang ke-27 hingga 31. Kisah macam mana berhasad dengkinya di antara dua beradik, ya. Maknanya daripada cerita awal kejadian manusia dah berlaku dua kisah hasad dengki. Apatah lagi kita ni di akhir zaman, ya. Bukannya di awal penciptaan manusia, kita ni dah akhir-akhir dah. Bukan zaman Adam lagi, dah sampai nabi lain dah habis dah, sampai Nabi Muhammad. Apatah lagi kisah-kisah hasad yang banyak. Pastinya lebih hebat, pastinya lebih dahsyat. Nanti kita akan sama-sama cek. Kita cubalah cara-cara nak menangani isu-isu takabur, nak menangani isu-isu hasad dengki dengan orang. Ya. Kena banyak zikir banyak-banyak, kena banyak istighfar. InsyaAllah kita dapat elak daripada perkara-perkara yang tak elok. Ya. Jadi saya cukuplah sekadar itu saja untuk malam ini. Di antara penyakit-penyakit hati yang berlaku kepada umat manusia. Sampailah cerita hasad dengki, cerita nafsu, cerita riak, cerita cinta dunia, cerita cinta pangkat, baru masuk dosa kecil. Yang tadi ni semuanya dosa-dosa besar. Belum masuk lagi dosa kecil. Baru habis dosa kecil, baru masuk tajuk lain pula. Ya. Jadi insya-Allah untuk akan datang kita akan belajarlah benda-benda ni, ya, benda-benda penyakit-penyakit hati supaya kita boleh jaga hati kita tidak sampai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukuplah sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada. Tak payahlah. Ada soalan tanya belakang. Ada tak ada? Jadi kita sudahilah majlis kita pada malam ini dengan tasbih farah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu an hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbati wal taqan 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'wati wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. Fawassakillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdaha suburha
wa amla'ha binurikal ladzi la yahbu washrah sudurha bi faidin iman bi wa jami' tawakkul alaik ya hayha bi ma'rifati wa minha ala syahadati fi sabil innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.